Salam sejahtera anda menonton Johor Memilih, tetapi untuk waktu ini sebagai permulaannya kau boleh saya nak ganggu perhatian dan juga tumpuan anda untuk melihat kepada satu lagi perkara yang cukup pentingnya. Kita ingin bawakan perkembangan semasa melihat kepada musibah banjir yang melanda dua buah negeri di Pantai Timur, iaitu di Kelantan dan juga di Terengganu. Kalau merujuk kepada portal info bencana banjir, kalau mengikutkan kemas kini setakat jam 3.58 petang tadi, kalau ikutkan angka mangsa yang terlibat di Kelantan sahaja difahamkan jumlahnya adalah sebanyak 5,377 mangsa. Ini membabitkan jumlah keluarga adalah sebanyak 1,843. Kalau mengikutkan laporan dan juga data yang dikongsikan oleh Info Bencana JKM ini, di Kelantan 60 pusat pemindahan banjir dibuka. Manakala kita melihat kepada Terengganu, setakat ini ataupun setakat kemas kini 3.51 petang, yang mana difahamkan 5,792 mangsa ditempatkan di 109 pusat pemindahan banjir. Dan sudah tentu akan kami bawakan perkembangan dan juga musibah banjir yang melanda di Pantai Timur, khususnya di platform astroawani.com dan dalam buletin awani dan pastinya di Awani 7.45. Dan perkara yang sama juga turut dizahirkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melalui laman Twitternya, yang mana Perdana Menteri mengatakan beberapa kawasan di Kelantan dan juga Terengganu, terutamanya di Hulu Terengganu, mengalami situasi ataupun bencana banjir yang semakin teruk. Dan Jabatan Bomba dan juga Penyelamat sedang melakukan kerja-kerja menyelamat bagi memastikan proses evakuasi mangsa yang terlibat dilaksanakan dengan lancar. Antaranya, Perdana Menteri meminta supaya mangsa untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara atau tempat yang selamat untuk keselamatan diri dan juga keluarga. Sama-sama, kata Perdana Menteri, untuk kita mendoakan keadaan banjir yang segera pulih dan juga mangsa dapat pulang ke kediaman masing-masing. Sejak semalam, NADMA serta agensi menyelamat seperti Jabatan Bomba dan juga Penyelamat PDRM, Angkatan Pertahanan Awam, telah dikerahkan bagi kerja-kerja pemindahan mangsa banjir di Terengganu dan juga Kelantan. Dan pastinya seperti yang saya katakan sebentar tadi, akan kami bawakan secara khususnya perkembangan musibah banjir, khususnya melihat kepada negeri-negeri di Pantai Timur, khususnya di platform astroawani.com. Baiklah, kita kembali ke tumpuan dan juga perhatian kita untuk melihat kepada proses demokrasi, khususnya melihat kepada pilihan raya PRN Johor pada kali ini. Kalau boleh saya nak terus bersama dengan Syuhada Abdul Kadir, kerana saya difahamkan Syuhada, kalau ikutkan pada waktu ini, Syuhada membuat tugasan ataupun ditugaskan untuk membuat liputan untuk melihat kepada mencari isu-isu rakyat dan juga bagaimana kita boleh memahami sentimen yang dihadapi ataupun yang dilalui oleh khususnya bagi pengundi-pengundi di kawasan Felda. Kerana kalau di Johor saja kita difahamkan 20 dun di Johor mempunyai lebih kurang 73 kawasan Felda. Kalau Johor, kalau diikutkan perbandingan negeri-negeri, Johor adalah negeri yang kedua tertinggi dari segi sudut kedudukan ataupun jumlah kawasan Feldanya. Kalau diikutkan, kalau boleh saya tunjukkan sedikit. Ini merujuk kepada beberapa kawasan, contohnya N07 Bukit Kepong, N33 Tenggaruh dan juga N36 Sedili. Ini adalah tiga kawasan yang mempunyai tiga kawasan dun yang mempunyai kawasan Felda yang banyak berbanding kawasan-kawasan lain. Kemudian kita melihat kepada kawasan N31 Kahang, kawasan Pasir Raja, Penawar dan juga Tanjung Surat. Begitu juga kawasan-kawasan yang anda boleh saksikan seperti ini daripada N01 Buloh Kasab, Kemelan, Tenang dan juga sehinggalah N51 Bukit Batu. Dan ini semua kalau diikutkan daripada berdasarkan data dan juga kita merujuk kepada rekod pencapaian lalu, hampir ke semua kawasan-kawasan Felda ini, kalau diikutkan rekod yang lepas pada periode ke-14, disandang ataupun dimenangi pada periode ke-14 dimenangi oleh Barisan Nasional. Baik, untuk waktu ini saya nak bersama dengan Syuhada Abdul Kadir kalau sudah bersedia. Syuhada, mungkin boleh kongsikan secara keseluruhan. Ini adalah hari kedua kempen bagi pilihan raya negeri PRN Johor. Mungkin boleh dikongsikan sedikit, ada cerita dan juga kisah dari rakyat yang dikongsikan bagi mereka ataupun penduduk yang tinggal di kawasan Felda bagi melihat kepada menjelang 12 Mac ini, iaitu hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor. Syuhada.
Baik, terima kasih Fauzi. Baik, perlu kita fahami bahawa demografi di Johor ini lebih kurang 660,000 ke 670,000 pengundi daripada 2.6 juta pengundi yang layak mengundi pada pilihan raya negeri Johor ini datangnya daripada pengundi-pengundi dan juga rakyat-rakyat yang tinggal di tanah rancangan Felda. Yang mana seperti yang Fauzi sebutkan tadi, ada lebih 73, kira-kira 73 tanah rancangan Felda di seluruh negeri Johor ini. Dan ada beberapa perkara apabila saya dan jurukamera tadi masuk di beberapa kawasan Felda di sekitar kawasan Bukit Kepong dan juga sekitar kawasan Segamat ini, ada beberapa perkara, ada beberapa isu yang dibangkitkan oleh pengundi-pengundi di kawasan Felda ini, dan isu-isu itu berbeza, sentimennya berbeza mengikut kepada generasi-generasi peneroka Felda, yang mana kalau generasi pertama peneroka Felda ini, mereka mahukan antaranya isu-isu yang dibangkitkan adalah mereka bimbang dengan nasib anak-anak mereka. Generasi kedua dan generasi ketiga Felda ini, mereka bimbang siapakah yang akan meneruskan legasi mereka sebagai peneroka di kawasan tanah rancangan Felda ini. Dan kalau isu-isu dibangkitkan oleh generasi kedua dan generasi ketiga Felda ini, mereka mahukan isu perumahan dan juga isu peluang pekerjaan dan tentunya sektor ekonomi diberi perhatian oleh sesiapa sahaja yang bakal menjadi wakil rakyat yang bakal mentadbir kawasan-kawasan kediaman mereka. Dan antara isu yang paling penting sekali adalah isu perumahan, yang mana ada yang berkongsi kepada kami tadi, tentunya isu perumahan untuk generasi kedua Felda. Contohnya di kawasan Felda Muakil di kawasan Bukit Kepong tadi, yang katanya dah 9 tahun ke 10 tahun terbengkalai, yang mana hanya tinggal lebih kurang 10 ke 15% sahaja untuk disiapkan, tetapi terbengkalai sehingga kini kerana perubahan pentadbiran kerajaan itu sendiri. Yang mana isu itu secara tidak langsung berbalik kepada kebimbangan generasi pertama tadi, yang mana rata-rata mereka sudah berusia lebih 60 tahun ke atas. Yang mana kita tahu kebanyakan anak-anak Felda hari ini apabila tamat belajar, mereka merantau keluar kota, meninggalkan kawasan Felda ini dan mencari peluang pekerjaan yang lebih baik di luar. Dan itu yang membimbangkan ibu-ibu bapa mereka di kawasan tanah rancangan Felda ini, yang mana mereka bimbang siapakah yang akan meneruskan legasi penerokaan Felda yang mereka usahakan selama ini di kawasan-kawasan Felda ini. Dan kata mereka, sekiranya isu perumahan ini dapat diselesaikan, tentunya anak-anak mereka dapat pulang ke kawasan tanah rancangan Felda ini. Dan anak-anak muda yang sebagai contoh baru lepas habis belajar dan sebagainya tidak perlu untuk mencari peluang pekerjaan di luar. Itu yang pertama berkaitan isu perumahan. Yang kedua berkaitan isu peluang pekerjaan. Kerana kita tahu bahawa demografi di Johor ini daripada satu kawasan ke satu kawasan itu agak besar, agak jauh jaraknya. Dan isu peluang pekerjaan ini kenapa apabila golongan-golongan beliau berkongsi kepada saya tadi, kenapa mereka terpaksa keluar daripada kawasan Felda ini untuk mencari kerja, kerana peluang pekerjaan itu terhad di kawasan Felda itu saja. Manakala kawasan-kawasan sekitar Felda itu tiada pembangunan, mereka tak terima apa-apa impak pembangunan, dan secara tak langsung menyukarkan untuk mereka mencari peluang pekerjaan. Itu antara isu-isu yang dibawakan ataupun yang diketengahkan oleh generasi pertama, generasi kedua, golongan wanita dan sebagainya kepada saya tadi, Fauzi. Syuhada, mungkin juga pada waktu ini melihat kepada ini Pilihan Raya Negeri Johor, PRN Johor ini adalah pentas politik yang pertama untuk kita melihat kepada pelaksanaan undi 18, dan tadi disebutkan juga melihat kepada Syuhada juga membuat tinjauan untuk melihat kepada sentimen pengundi muda ataupun masyarakat ataupun komuniti anak-anak muda yang membesar ataupun yang tinggal di kawasan Felda. Selain daripada satu yang diusulkan yang dikongsikan oleh Syuhada tadi, isu berkaitan dengan perumahan dan juga pekerjaan, mungkin ada isu-isu lain yang terkait tentang golongan dan juga pengundi muda di kawasan Felda, Syuhada? Baik, okey, selain isu perumahan dan juga isu peluang pekerjaan, mereka mahukan satu pembangunan yang mapan di kawasan mereka, kerana kerana kawasan Felda ini di sekitar kawasan Felda, apabila kalau kita nak sampai ke kawasan-kawasan Felda di sekitar, sebagai contoh di kawasan Segamat dan juga kawasan Parlimen Paguh ini juga,
tiada apa-apa projek-projek pembangunan yang mana sektor ekonomi dan peluang pekerjaan mereka itu terhad di kawasan Felda semata-mata, kerana apabila mereka berkongsi kepada kami tadi, kerana apabila jika ada satu projek pembangunan yang dibina di sekitar kawasan Felda itu, tentunya peluang pekerjaan itu akan lebih besar, yang mana peluang pekerjaan ini akan datang sekiranya ada pembangunan di sekitar kawasan Felda itu. Maksudnya mereka kongsikan tadi banyak projek-projek pembangunan yang boleh, banyak tanah-tanah yang boleh dibangunkan di kawasan itu, yang mana sekiranya ada pembangunan, ada projek-projek pembangunan di kawasan sekitar, impak ekonomi kepada belia-belia Felda itu sendiri akan dapat dirasai, Fauzi. Syuhada, mungkin pada waktu ini lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ini mungkin boleh dikongsikan, kalau ikutkan ini adalah hari kedua kempen Pilihan Negeri Johor. Kalau diikutkan hari ini juga Syuhada membuat tinjauan untuk mendapatkan sedikit gambaran dan juga bagaimana pengundi-pengundi di kawasan Felda, sentimen dan juga persepsi mereka. Mungkin boleh dikongsikan hari kedua gerak kerja parti-parti politik dan juga calon-calon yang bertanding. Adakah sebenarnya mereka sudah awal lagi sudah pun berkempen, dan juga bagaimana adakah janji-janji ataupun tawaran-tawaran sudah pun dikemukakan kepada pengundi-pengundi, khususnya melihat di mereka yang berada di kawasan Felda? Baik, hari ini hari kedua kempen bagi PRN Negeri Johor ini, dan mungkin masih lagi terlalu awal untuk kita katakan siapakah pilihan mereka, terutamanya golongan-golongan komuniti Felda ini sendiri. Tetapi apa yang saya boleh kongsikan berdasarkan tinjauan saya di sekitar kawasan Felda, contohnya Felda Muakil, Felda Kemelah dan juga Felda Pemanis di sekitar kawasan Parlimen Segamat ini, di sekitar kawasan daerah Segamat ini, perang benderanya itu juga masih lagi belum meriah, dan tentunya ada calon-calon yang sudah mula turun ke Padang, turun ke kawasan-kawasan untuk berjumpa seramai mana pengundi yang boleh, walaupun dengan kekangan-kekangan SOP dan sebagainya. Tetapi apa yang boleh disimpulkan, sentimen-sentimen pengundi, sentimen-sentimen rakyat di kawasan-kawasan Tanah Rancangan Felda ini berbeza. Kalau kita tidak boleh katakan bahawa golongan belia ini hanya mahukan calon-calon yang muda untuk mentadbir kawasan mereka, tetapi mereka mahukan sesiapa saja, mereka tidak kira parti mana, mereka mahukan pemimpin yang boleh membawa suara-suara mereka menyelesaikan isu-isu masyarakat Felda itu khususnya, Fauzi. Okey, baik, terima kasih Syuhada Abdul Kadir. Syuhada adalah wartawan, wakil Esro Awani khususnya di Melaka dan juga Johor, yang membawakan perkembangan semasa, liputan dan juga tinjauan yang beliau lakukan untuk melihat kepada sentimen dan juga persepsi pengundi di kawasan Felda. Baik, Johor memilih berehat seketika, kembali lagi selepas ini.
Baik, kembali dalam Johor Memilih. Seperti di awal tadi, kalau boleh saya nak ganggu sedikit lagi perhatian dan juga tumpuan anda selain pada melihat kepada proses demokrasi bagi pilihan negeri PRN Johor. Saya difahamkan ada kemas kini di portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau diikutkan kemas kini daripada sehingga jam 4.13 petang, jumlah ataupun mangsa yang ditempatkan 5,607 mangsa. PPS ataupun Pusat Pemindahan Sementara masih lagi jumlahnya masih lagi sama, iaitu 60 pusat pemindahan itu di Kelantan. Kalau kita melihat jumlahnya di Terengganu, 5,810 mangsa ditempatkan di 109 pusat pemindahan sementara. Dan seperti yang saya maklumkan juga, akan kami bawakan kemas kini dan juga perkembangan semasa, khususnya melihat kepada musibah banjir di dua buah negeri ini, Terengganu dan juga Kelantan. Pastinya di platform astroawani.com dan juga di Buletin Awani dan juga Awani 745. Baik, saya nak kembali kepada tumpuan kita untuk melihat kepada Johor Memilih. Kalau di segmen yang pertama tadi, saya bersama dengan Syuhada Abdul Kadir. Syuhada berkongsi pandangan dan juga tinjauan beliau untuk melihat kepada sentimen dan juga persepsi pengundi-pengundi, khususnya mereka yang berada di kawasan Felda. Untuk waktu ini, kita tahu ini adalah hari kedua, semalam adalah hari penamaan. Semua seperti yang semua sedia maklum, tiada pertembungan satu lawan satu, ataupun lebih mudah untuk cakap tiada kemudahan mudah untuk kita melihat kepada laluan untuk pilihan raya negeri PRN Johor pada 12 Mac ini. 7 don untuk 3 penjuru, manakala lebih pada separuh ataupun 35 daripada 56 kerusi akan menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan juga 2 daripadanya melibatkan pertarungan 7 penjuru. Kalau kita melihat kepada 3 penjuru yang dipertandingkan nanti, contohnya di kawasan Jementah, N02 Jementah. Kemudian kita akan melihat kepada Yompeng, Mengkibul, Senai, Skudai dan juga Perling. Kesemua 7 don yang bertanding 3 penjuru ini difahamkan, kalau diikutkan pada rekod pada PRU ke-14, kesemuanya, maafkan saya, untuk PRN, Pilihan Raya Negeri Johor pada kali ini, 3 parti ataupun 3 gabungan parti akan bertanding untuk merebut kepada 3 kerusi ini, iaitu Barisan Nasional, Pakatan Harapan PH dan juga PN. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Mujibu Abdul Muiz, pensyarah kanan sains politik daripada UiTM. Mujibu, selain pada kita melihat ataupun meriahnya proses demokrasi dan juga pertandingan penjuru-penjuru pada pilihan raya negeri PRN Johor menjelang 12 Mac ini, mungkin selain pada kita melihat kepada kerusi ataupun kawasan-kawasan yang majoritinya Melayu, kita juga ingin melihat kepada kawasan yang latar belakangnya majoriti ataupun latar belakangnya campur ataupun majoritinya bukan Melayu yang lebih tinggi. Yang saya tunjukkan kepada anda sebentar tadi adalah seperti Jementah, Yompeng, Mengkibul, Senai, Skudai dan Perling. Kalau ikutkan kesemuanya 3 penjuru sahaja. Adakah ini boleh kita simpulkan dengan satu persoalan yang lebih mudah? Pengundi bukan Melayu akan lebih mudah ataupun lebih mudah untuk mereka membuat pilihan, Mujibu? Ya, kalau kita perhatikan ya, Wali, ya, memang kerusi-kerusi 3 penjuru ni banyak berlaku di kawasan yang pengundi Melayunya tu kurang daripada 50%. Kerusi-kerusi yang Fauzi sebutkan tadi tu Jementah, Tenang, Bekok, Bentayan, Yompeng, Mengkibul, Skudai, ini semua antara kerusi-kerusi yang pengundi Melayu di bawah 50%. Yang kalau kita perhatikan di ketika PRU ke-14 dulu ya, kerusi-kerusi ini ada 16 kesemuanya dimenangi oleh PH, kesemuanya PH menang. Ya, ketika 2013 16 kerusi ini hanya dimenangi 3 oleh parti selain daripada PH. Ya, BN menang 2 di Tenang dan Paloh, dan juga PAS menang 1 di Puteri Wangsa. Jadi kalau diperhatikan betul, barangkali kawasan-kawasan ini pengundinya akan hanya memilih 3 parti saja. Walaupun begitu, ketiga-tiga parti ini saya rasa mempunyai reputasi dan identiti tersendiri. Apatah lagi dalam konteks semasa, saya rasa mungkin saingan terdekat itu hanya di pihak Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Namun begitu, kekuatan calon juga harus diperhatikan kerana di sini barangkali ada calon-calon yang berpotensi untuk menang dipasang oleh parti Perikatan Nasional. Ya. Jadi saya berpendapat
Dari sudut pilihan mungkin lebih mudah kerana hanya ada 3 parti saja, tetapi ini bergantung harap kepada parti-parti itu sejauh mana mereka menyusun strategi memancing undi, kerana kita harus juga perhatikan apa yang berlaku di kawasan-kawasan bandar seperti mana yang berlaku di Melaka. Peratusan pengundi yang turun itu sangat rendah. Jadi kalau sangat rendah, ada kebarangkalian dengan keterpecahan ini barangkali mana-mana undi yang swing kepada parti-parti tertentu, maka parti itulah yang barangkali boleh memenangi dan memberi kejutan di kawasan ini. Walaupun begitu, saya masih lagi berpendapat 16 kerusi yang 3 penjuru ini, terutamanya yang berada di kawasan Melayu 50%, masih lagi kukuh bersama Pakatan Harapan. Mujibu, sifir politiknya begitu mudah kalau diikutkan daripada pandangan yang pernah dikongsikan oleh Mujibu sebelum ini, kalau kawasan yang majoritinya Melayu sudah tentu mungkin akan berpihak kepada penyandangnya iaitu Barisan Nasional. Kalau di kawasan yang majoriti yang bukan Melayu sudah tentu akan memihak kepada Pakatan Harapan. Tetapi selain pada kita melihat kepada 3 penjuru, saya nak bawakan dan nak tunjukkan kepada anda semua, ini adalah kawasan-kawasan ataupun DUN yang melihat kepada pertandingan 4 penjuru. 4 penjuru, kalau dilihat secara kasarnya, kalau 3 penjuru itu kalau ikut peratusan pengundi Melayunya sedikit kurang berbanding dengan bukan Melayu, tetapi kalau melihat kepada 4 penjuru, 5 penjuru, mungkin kawasan ini, kalau sedikit kita lihat kepada datanya, adalah kawasan yang bercampur. Lebih kurang hampir 50% ataupun lebih kurang 50% adalah pengundi Melayu dan selebihnya adalah pengundi bukan Melayu. Di kawasan ini, kawasan yang bercampur, majoriti yang bercampur ini, Mujibu, bagaimana kita nak faham sentimen dan juga persepsi mereka? Kalau diperhatikan, memang kawasan kerusi bercampur inilah battleground sebenar pilihan raya negeri. Apa yang kita saksikan di Melaka, kalau kita perhatikan ketika PRU 14, bagaimana tumbangnya Melaka itu kepada Barisan Nasional disebabkan kerusi-kerusi bercampur. 13 kerusi bercampur itu yang kebanyakannya berpihak pada PAS. Sama juga yang berlaku ketika PRU 14 di Johor. Ada 25 kerusi bercampur yang pada satu ketika PRU 2018, PRU 14, BN hilang 16 kerusi. Ketika 2013, BN menang 21 kerusi, tapi pada PRU 14, dia hanya menang 5 kerusi, maknanya 16 kerusi. Dan 16 kerusi itu dimenangi oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan menambah kerusi daripada 3 kepada 19. Jadi kita boleh tengoklah betapa battleground itu berada di sini. Sebab apa yang berlaku pada PRU 14, Fauzi, kerusi yang Melayu tinggi yang hampir 70% ke atas ada 15, BN menang semua 14, PH menang 1. Itu pun yang satu ini PH menang pada 2018 dengan 98 undi di DUN Semerah. Jadi kalau kita katakan status quo ini kekal, kerusi bukan Melayu itu PH boleh menguasai dan juga kerusi Melayu yang tinggi itu dikuasai oleh BN, maka battleground 25 kerusi itu adalah kerusi campuran. Apa yang kita belajar daripada PRN Melaka di mana BN menang 2/3 kerana perkalihan kerusi-kerusi campuran ini, Kelebang beralih, Gadik beralih, Paya Rumput beralih, Durian Tunggal beralih. Jadi kalau kita katakan template ini berlaku di Johor, maka saya rasa kita pun sudah boleh sedikit sebanyak membaca battle-nya. Tetapi beza dia, kalau di Johor ini, parti-parti yang bertanding itu kebanyakannya adalah parti-parti established yang mungkin kita kata ada nama dan mampu memberi saingan. Sebagai contoh, kalau kita ambil di DUN Maharani contohnya, ada Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Bangsa Malaysia dan juga Parti Pejuang. Jadi saya rasa mereka ini semua ada karakter tersendiri yang boleh dijual kepada pengundi, apatah lagi mengetahui bahawa DUN Maharani ini adalah DUN yang bercampur. Jadi kalau bercampur ni, jadi kita boleh fahamlah target parti seperti Pejuang, Barisan Nasional, Perikatan Nasional sudah tentulah memancing undi-undi Melayu, tetapi dalam masa yang sama mungkin Pakatan Harapan, Bangsa Malaysia cuba menjual konsep kemajmukan dan juga mewakili parti berbilang kaum. Jadi pada DUN Maharani yang mempunyai hampir 61% pengundi Melayu itu, saya rasa cabarannya di sini adalah memastikan undi itu. Dan kita juga merasakan kalau tren yang berlaku di Melaka itu berulang di Johor, pengundinya rendah,
peratusan pulang mengundi itu tak banyak seperti mana yang dijangkakan. Maka saya rasa perkalian undi itu sangat penting. Jadi mana-mana parti yang boleh memastikan perkalian undi itu tak payah banyaklah. 100-200 undi pun barangkali sudah cukup lah. Sebab ada contoh di Maharani ada 5 parti bertanding. Jadi signifikan 100-200 undi itu sangat penting bagi memastikan mana-mana parti itu boleh mendahului cabaran dan juga seterusnya memenangi kerusi DUN tersebut. Mujibu, saya ada lebih kurang dalam 1-2 minit akhir ini. Kalau diikutkan, kalaulah template yang berlaku di PRN Melaka malah di PRN Sarawak begitu juga, melihat kepada kawasan-kawasan yang sebelum ini status quo-nya melihat kepada Pakatan Harapan tetapi tumbang kerana perkalihan kerusi campuran itu, adakah ia akan berlaku juga di Johor dan apa mungkin isu-isu ataupun apa yang menjadi penggerak kepada perubahan peratusan undi di kawasan-kawasan yang bercampur ini? Kita tahu PRN Johor juga ini adalah kali pertama pilihan raya negeri yang akan menggunakan undi 18. Adakah template untuk Melaka dan juga Sarawak itu tidak akan berlaku di Johor ataupun bagaimana? Ya, barangkali tidak adil. Saya setuju tidak adil untuk kita mengatakan apa yang berlaku di Melaka akan berlaku di Johor kerana situasinya mungkin ada yang sama, ada juga yang berbeza. Kalau di Melaka kita faham ya, parti yang bertanding tu masih lagi parti, tidak ada penyertaan pejuang, Parti Bangsa Malaysia, Muda, Warisan tu tidak ada di situ. Jadi kepecahan undi itu tidak banyak. Tapi kita juga setuju bahawa keadaan semasa tu seolah-olah memihak kepada Parti Barisan Nasional kerana dia lakukan ketika COVID masih tinggi, ya, dilakukan ketika cuti sekolah dan juga kita kata ada yang anak-anak mau ambil SPM dan sudah tentulah kita kata ada harapan parti-parti yang bertanding ini kerana pertambahan 700,000 pengundi muda itu barangkali itu cuba mau direbut. Jadi mungkin ada pro and cons-nya yang kita boleh mengatakan mungkin di Melaka ini berlaku, tetapi saya masih lagi skeptik melihat peratusan mengundi itu akan sama seperti di Melaka, barangkali tidak lebih daripada 65 ke 67% saja. Jadi kalau ini berlaku, sudah tentu parti-parti yang ada undi akar umbi ini boleh mengulangi kemenangan seperti di Melaka kerana ini terbukti sangat penting dalam parti seperti Barisan Nasional dalam mengutip kemenangan di Melaka. Tetapi ialah kalau kita tengok daripada perspektif first past the post keputusan pilihan raya itu, ini sudah cukup kerana kita tidak mahu melihat undi popular ke peratusan pengundi kerana yang paling penting dalam pilihan raya itu adalah memenangi pilihan raya itu dengan sebanyak yang mungkin ataupun dengan apa juga kelebihan yang ada sebagai apa memastikan boleh bentuk kerajaan. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Mujibur Abdul Muiz. Mujibur adalah penganalisis politik daripada UiTM yang mana berkongsi pandangannya melihat kepada pilihan raya negeri Johor, PRN Johor, yang mana tumpuan untuk kita melihat kepada pengundi bukan Melayu adakah lebih mudah untuk mereka khususnya di kawasan-kawasan yang ataupun di DUN-DUN yang dipertandingkan 3 penjuru ataupun 4 penjuru, adakah mereka lebih mudah untuk membuat pilihan. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Johor Memilih, saya Fauzin, kita jumpa lagi.